Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, macam biasa kita panjatkan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia nikmat kesehatan dan kelapangan. Sama-sama kita dapat mengimarahkan tempat ibadat kita malam ini sementara kita nak tunggu sembahyang fardu isya. Kelapangan waktu untuk berada dalam majlis ilmu, anugerah yang begitu besar. Berbagai nikmat yang diberikan, mudah-mudahan kita dapat menggunakan segala nikmat untuk melakukan ibadah dan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung terus memandangkan waktu isya di masa awal. InsyaAllah kita akan sambung lagi mengenai keputeraan Nabi kita Muhammad SAW dan penyusuan baginda SAW pada lampiran surat 56. Kata tuan kitab ni rahimahullahu ta'ala, baginda SAW dilahirkan pada tahun gajah, yang kita baca dan kita ulang sikit, iaitu tahun di mana Abrahah al-Ashram telah melanggar masuk ke kota Makkah dalam rangka percobaannya hendak menawan dan memusnahkan Kaabah. Hari itu kita baca dah pasal apa di antara sebab pasal apa Abrahah ni dia nak rampas Kaabah ataupun kita kata nak menyerang Kaabah. Di antaranya tujuan yang asal dia nak ubah Kaabah tu diletak di Yaman. Pasal ramai-ramai duk buat kerja haji di Mekah, ekonomi Mekah ni makin hari makin duk kuat. Sebab tu dia nak ubah diletak di Yaman, kerana di Yaman ni pusat besar. Dia telah bina gereja yang paling besar, dan kalau boleh dia nak renjah orang semua pakat hidup belah sana. Itu tujuan yang kita cerita pengajian yang telah lalu di antara sebab. Dan Abrahah al-Ashram ni dia ni penduduk Yaman, dan dia main dengan bala tentera dia dan bawa kenderaan gajah sebanyak 700 ekor gajah. Mai tu nak heret Kaabah awak balik tak di sana. Awak mai trailer siap-siap 700 trailer. Ini yang asal, dan cerita ni banyak kita dengar daripada guru-guru kita. Baik, kemudian kita nak sambung. Namun demikian, percobaannya tadi telah menemui kegagalan yang amat pahit, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan sekumpulan burung-burung ababil. Kisah ni masyhur dalam Al-Quran yang kita duk baca surah tu, duk cerita pasal ababil. Jadi burung-burung ababil ni Allah Ta'ala hantar sebagai tentera, dan dia bawa batu-batu ababil nak memusnahkan tentera-tentera Abraham. Banyak di kalangan ulama duk cerita pasal batu ababil. Sengahnya yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dia cerita asal batu ababil ni dibuat daripada tanah yang sangat keras. Ni tanah jenis keras macam mana pun tak tahu. Ni yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita. Sengahnya sebut batu bukan tanah daripada langit. Wallahu a'lam lah macam mana, cuma kita pernah dengar apa nama hari tu ni, ada seorang Arab dia jumpa sebiji batu. Tu orang yang jumpa batu ni orang Saudi lah, Saleh Masfar Al-Ghamiri. Dia jumpa batu ni di tempat persinggahan tentera-tentera Abraham. Dia riuh juga cerita ni.
Dia mendakwa, kata dia jumpa batu tu di satu tempat yang bernama Wadi Jarrah, tempat tentera-tentera Abraha transit berehat. Jadi dia jumpa batu tu dan pernah orang buat tawaran kepada dia nak beli batu tadi ini dengan harga $4 juta. Dia pun tak mau jual. Nak tengok boleh, jual tak boleh. Seberat 131 gram. Ni cerita ni betul tak betul tak tahulah, tapi di batu tu apa nama, dia ada gambar burung di batu tu. Betul tak betul wallahu alam. Yang ni yang orang duk cerita dan masuk dalam surah Al-Baqarah itu lama dah, saya tak ingat tahun bila, lama dah. Baik, jadi ada kulin minal ahwal, dia nak cerita, kata memang cerita ababil ni jelas terdapat dalam Quran kebenarannya. Cuma batu ni yang ulama duk cerita main daripada mana, daripada neraka, ada main daripada tanah yang keras, seperti mana Ibn Abbas cerita tadi. Apa-apa yang pasti yang kita nak kena pegangnya memang ada lah kisah ni. Baik. Telah mengutuskan sekumpulan burung ababil mencedera dan memusnahkan angkatannya itu. Kejadian ini telah diterangkan dalam Al-Quran dengan jelas sekali mengikut pendapat yang paling hampir dengan kenyataan, maksudnya pendapat yang paling muktamad. Bila sebut kata pendapat yang paling hampir dengan kenyataan ataupun pendapat yang muktamad, ada yang cerita kata apa nama sebaliknya daripada cerita hak asal. Faham di itu adalah khilaf di kalangan ulama. Tak apalah. Baik, mengikut pendapat yang paling hampir dengan kenyataan, baginda telah dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Ni pun ada khilaf juga di kalangan ulama-ulama sirah, dan ni kaul yang paling muktamad mengatakan lahir pada 12 Rabiul Awal. Ada agak yang kata 9 Rabiul Awal mana, yang bukan 12 Rabiul Awal. Dan ada yang kata 12 Rabiul Awal tu tak betul langsung, tak ada dalil pun, ada agak kata tu. Ini sejarah. Banyak dalam kalangan kitab sejarah ni kita kena pastikan kebenaran ataupun dalil-dalil yang kita nak terima tentang sejarah ataupun sirah. Sebab banyak sirah-sirah ni yang diragui, di antaranya kisah pembelahan dada Nabi SAW ketika mana baginda SAW ada di rumah Halimatus Sa'diyah. Ada di kalangan orang kita yang buat buku, tujuan dia karang buku tu nak habak kata berita ataupun kisah pembelahan dada ni tak berlaku, dan dia main dalil-dalil daripada hadis yang sahih. Buku tu cerita kata tak betul, kata belah dada, dan dia main dalil daripada hadis yang sahih yang kata tak betulnya Nabi dibelah dada. Orang buat buku tempai pula tentang sejarah apa nama sirah Nabi SAW daripada mula dilahirkan sampai cerita kena belah dada. Di antara hujah mereka kata yang kata tak betul, pasal mereka sebut kata Nabi ni maksum, pasal apa duk kena belah basuh. Tak ada hujah semua. Dah maksum dah, Allah Ta'ala tentu nak jadi Nabi dah maksum, tak ada dosa, tak kotor dah jiwa, duk kena belah pergi basuh dengan air Zam-Zam. Nabi tengah duk main ni, tarik pergi perapah Nabi, belah dada, buat kelang segala kas, segala benda yang nak basuh tu, basuh dengan air Zam-Zam. Jadi mereka kata pelik cerita tu, dan dia orang main dalil daripada hadis yang kata tak betul. Sebab apa? Duk bersih bagi hati Nabi ni bersih dah. Ini hujah yang mereka hurai kata tak betul. Orang Islam ni tak duk abang. Sebab mereka fikir, mereka hurai hadis ni, mereka fikir kata tak logik. Sebab fikir otak ni tak logik, dah bersih dah duk basuh bagi. Ini yang mereka faham begitu, dan akhirnya menafikanlah fakta-fakta sejarah ataupun sirah yang mengatakan Nabi kita dibelah dada, dibersihkan hati dia.
Yang dahsyatnya wa dalil hadis yang sahih kan. Bertembung semua hadis sahih. Ya Dr. Said Ramadan Al-Buti wa hadis sahih yang kata dibelah dada, hadis sahih kan. Yang depa kata tak logik dibelah, hadis sahih kan depa mai. Dua-dua sahih. Cuma sahih itu tak sama. Yang nu kata tak belah, yang ni kata belah. Ini huraian dan penafsiran didasari dengan logik dan pemikiran. Sebab tu ada agak saya dengar ustaz-ustaz kita yang masyhur di negara kita. Dia kata yang apa duk bising pasal apa barang naik harga mahal. Siapa merintah apa barang naik harga mahal. Bagi hampa apa barang duk naik apa tu? Sebab apa? Sebab Nabi sebut dah akhir zaman barang ni dia akan melambung tinggi harga dan payah nak dapat dia. Dia hurai betul. Tak usah nak buat lagu mana lah. Barang mesti naik. Hampa perintah pun naik tak dia tak. Tu yang mereka tanya, saya kata akhir zaman Nabi sebut ke tanda-tanda akhir zaman yaqillul ilmu wa yakthurul jahlu, ilmu akan berkurangan dan kejahilan akan jadi banyak. Tu tanda akhir zaman. Bila dah Nabi kata tak sadut ngaji, duk puluh main ngaji pun jahil ke? Tu. Lepas tu nak cerita apa? Nak cerita kata bila Nabi sebut ya, kita tak sadut buat lagu mana akan jadi lagu tu. Yang hampa 20 marah barang naik, hak ni naik harga, ni naik harga. Siapa pun naik harga sebab Nabi kata tak dia tak. Dia gerak mesin Nabi kata. Itu yang Nabi kata akhir zaman akan jadi lagu ni, jadi lagu tu. Kita tak payah buat apa sebab Nabi kata tak. Duk usunglah kita main mengaji, duk ngaji apa lah. Nabi kata akan jadi bodoh. Duk rumah sudah. Tengok sehati berdansa dengan bini kita. Ada kopi O dengan cucuk Jawa. Lepas tu tengok channel lain pula. Sebab apa? Yakthurul jahlu, Nabi kata akan jahil banyak. Tu selalu ngaji ya. Ni dia jawab sebab apa? Sebab Nabi pernah kata. Wallahu a'lam, kita bukan nak merendahkan seseorang, tetapi biarlah pandangan kita nak kelak ni sejajar dengan apa yang kita belajar daripada guru-guru kita. Lagu mana tok-tok guru kita ajak kita beramai, lagu mana hukum yang tok kita ajak kita orang pakai orang pula betul lah. Tak perlu kita mengeluarkan pandangan tersendiri. Yang kebanyakan kita ni kurang nisbah ilmu-ilmu alat yang lain, tak mampu nak mengistimbatkan sesuatu, nak mentarjihkan sesuatu hukum ataupun nak buat sesuatu hukum dan keputusan pada persoalan orang ramai. Sebab tu yang kita dah dengar ungkapan al-ilmu bil ta'allum. Apa-apa hal pun kita kena mengaji dengan tok guru bil musyafahah, dengan kita berdebat dan kita boleh istifsar, tanya benda-benda yang muskil. Baik. Jadi nak ceritanya banyak di antara fakta-fakta sejarah yang hari ini kalau kita ambil daripada sumber-sumber yang tak berapa jelas, kemungkinan akan membawa kepada kepincangan. Membawa dan kepincangan dalam kita beramal ataupun dalam kita nak ambil jadikan sebagai hujah ataupun dalil amalan kita seharian. Baik, seterusnya kita baca. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah yatim ketika dilahirkan. Yatim ni bahasa Arab jadi Melayu lah. Asal bahasa Melayu ni maksud yatim ni anak ataupun manusia yang paling berharga. Tu asal makna yatim. Yang kita dok faham lah ni, yatim tak ada mak, tak ada ayah lah, orang tua tak ada. Tapi asal perkataan yatmu ataupun yatim ni orang yang paling berharga dan paling bernilai. Sebab apa jadi petratu? Orang yang dilahirkan yatim ni dia 100% di bawah pimpinan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dalam hidup dia nak jadi lagu mana di bawah tasarruf dan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala buat yatim, orang ini di bawah penjagaan dan perintahan Allah. Istimewa, orang yang istimewa. Sebab tu kita dengar ada baca dalam surah kata orang yang mendustakan agama yad'ul yatim, yang buat tak kisah kepada orang yang berharga.
bagi sisi Allah dia adalah seorang yang bernilai, bagi manusia tak ada harga. Sebab tu yang Allah sebut orang yang duk sembang pandai buat ibadat banyak tapi tak ambil tahu pasal anak yatim ni orang yang memang masalah, pendusta agama. Jadi kalau tak boleh nak bela pun syorkan suruh pergi tak mana untuk dia duduk. Tak syarat nak kena usung balik rumah. Syorkan tempat dia nak duduk. Yang lebih selamat untuk dia. Baik. Tu makna yatim. Baginda SAW adalah yatim ketika dilahirkan. Ayahnya wafat ketika baginda baru 2 bulan dalam kandungan ibunya. Yang ni kita dah dengar cerita sirah Maulidur Rasul. Waktu mak Nabi mengandungkan Nabi 2 bulan, ayah Nabi pi ziarah adik-beradik di Madinah. Ziarah adik-beradik di Madinah. Siti Aminah duk mengandung Nabi 2 bulan. Duk tunggulah ayah Nabi balik. Pergi ziarah sari duk sana elok hari nak balik tu. Duk siap barang nak balik. Kalau kita kata lah ni buat barang lambonek, ubi kayu, pisang batu, cuk gagah, cuk paku, borak lambonek. Elok buka pintu nak naik, nak start kereta tu rebah. Tak ada nak duduk tak kosong. Rebah. Depa usung naik atas rumah. Bila usung dia beradik, dia usung naik atas rumah duduk berobat. Tak abad pergi kat Siti Aminah. Kawan tengah duduk mengandung 2 bulan. Duduk tunggulah bang bila nak balik, nak hantar SMS, handset tak ada ni waktu tu. Duduk tunggu lah. Janji kata nak pisah. Ni Allah Ta'ala nak takdirkan Nabi ni lahir seorang Nabi akhir zaman dalam keadaan yatim. Dan hikmah di depan dia akan cerita, Dr. Said cerita pasal apa Allah Ta'ala nakkan Nabi di kalangan anak yatim. Kebanyakan Nabi kalau kita tengok sejarah, kebanyakan yang lahir bukan kata anak yatim. Ada yang beranak tak ada pak terih beranak. Nabi Isa mana ada yang terih. Kebanyakan Nabi-Nabi ni mereka besar dalam keadaan penuh dengan rintangan hidup. Sebab kelengkapan hidup tak cukup. Sebab tu Nabi kita ni beranak yatim, tak ada anak besar yatim. Sebab hikmah Allah Ta'ala nak bagi Nabi kita hidup memang berdikari sendiri, biar susah daripada kecil. Dan yang kedua, tak mau jadi hujah orang kafir ni kata yang Nabi tu bersyarah ni ayah dengan tok wan dia ajak. Ayah dia ajak, tok wan dia ajak. Sebab tu ayah dia pun mati awal, tok wan dia pun mati, tok wan Nabi pun mati awal. Maknanya waktu kecil lah. Tujuannya nak habaq kata tak mau bagi orang berhujah kata yang Nabi duk mengajak ke masjid ke apa kan, semua yang ayah dia duk ajak so kata lagu tu. Allah Ta'ala buat hidup Nabi ni semua dia kerak. Allah Ta'ala kerak siap dah hubungan-hubungan yang menjadi hujah kepada orang duk tak mau nak ikut Nabi. Di antaranya apa dia? Di antaranya sifat ummi. Sifat ummi Nabi tak boleh baca, tak boleh nak tulis. Kenapa Allah Ta'ala tentukan Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis? Kalau kita tak boleh baca, tak boleh tulis, orang panggil kita bodoh. Koman sepana tak boleh baca, nak sign nama tak boleh. Tapi bagi Nabi mu'jizatun kubra, mu'jizat yang paling besar, sifat ummi dia. Lagu mana pula jadi mu'jizat ustaz? Mu'jizat lah kalau dia orang main Quran. Quran tu daripada dia ke daripada siapa? Mesti kalau orang yang akal dia waras, dia tak kata yang Nabi buat. Dia tak kata yang Nabi buat. Sebab apa? Sebab duk tahu dah. Dan semua dalam Mekah tu tahu kata Nabi tak boleh tulis dan tak boleh baca. Lepas tu Quran mesti daripada orang lain. Tu akal yang waras. Tapi dah tak waras tu duk kata daripada Nabi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Tabarak Al-Mulk, orang kafir kata kami dihumban dalam neraka sa'ir sebab kami ni tak ada akal. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu ni kami dengar yang ustaz tu duk mengajar kami, wa na'qilu, dan kami boleh fikir cara waras, kami tak akan masuk dalam neraka sa'ir. Ni yang
ulama tafsir cerita orang yang tak beriman akal tak waras. Sebab tu orang yang tak beriman, makanan dia tak sama dengan kita tuan-tuan. Sebab depa tak berapa nak clear. Contohnya lah, kita kalau ayam tak sembelih tak terima makan. Depa yang tak sembelih tu sedap. Itu nak cerita kata beza. Ada yang makan binatang-binatang yang kita ni jijik nak makan. Apa dia? Sup katak. Katak obok tu dah. Larat nak hirup sup katak. Tengok duk kangkang dalam periuk. Tak tergamuk lah. Tapi dia telah. Tu kata, ma kunna nasma' law kunna nasma'u aw naqilu. Kalau dulu kami dengar dan kami ada pemikiran yang waras. Katak masak kicap. Masak apa nama? Lada hitam bagi apa? Black pepper. Katak. Cuba bayang nak tak tergamak nak telang. Ada buat sup lintah apa. Tu dia kita do'i lah. Mereka telang sedap. Saya duk mengaji dulu tapi tak apalah ni perbezaan mazhab. Saya duk mengaji dulu sahabat kita daripada Jazair. Apa nama? Algeria. Mengaji. Duk cerita bab makan. Yang mana halal, yang mana haram. Kita siput babi tak boleh makan. Mereka siput babi makanan paling sedap. Mereka boleh makan mazhab lain. Bila dia sebut kata seput babi ni sedap, saya pun kata dia tak pun hang tak bisa makan. Dia marah kita ada kata geli kan. Dia tak geli pasal apa hang tak bisa makan. Sedap dia dah. Tu seput babi. Tak apalah. Yang tu dia nak sama dengan siput yang kita makan hak lain. Ni duk cerita katak kangkang dalam periuk. Larat nak hirup kau tak boleh. Tapi mereka boleh makan. Benda-benda yang kita rasa jijik nak makan, semua mereka boleh makan. Ni kata law kunna nasma'u aw naqilu. Ni dalil yang Allah Ta'ala sebut. Kata pemikiran tak sama dan pemikiran ni tidak tak waras. Sebab tu Allah Ta'ala buat kisah hidup Nabi ni semua diputuskan. Sama ada hubungan adik-beradik Allah Ta'ala putih bagi mati mak ayah cepat. Sama ada kebolehan dia dalam pendidikan yang maksud tadi ni baca dan tulis. Allah Ta'ala lahirkan Nabi Ummi sebab nak jadi hujah dan mukjizat yang paling hebat. Tapi kalau benda tu duduk kat kita jadi teruk, tak boleh baca, tak boleh tulis. Ada orang kita nak sign pun tak boleh. Dia buat nombor 7 pun dia titik tengah, nama dia Mustafa. Buat nombor 7 buat titik tengah. Dia buat apa ni dah? Sign lah ustaz. Cara dia sign. Ada satu lagi dia buat macam bulat macam ubat nyamuk. Dia mula pada tengah dia kena besar lah tu dia buat ekor naik macam. Tu ubat nyamuk. Nama Karim dia sign tu, tak boleh nak sign. Jadi Allah Ta'ala putihkan. Jadi waktu umur 2 bulan dalam perut ni sakit. Sari mereka duk berubat tak mau nak abang kat mak Nabi di kampung. Carilah tok rumah kalau kita lah buat pergi mah kawan tu, buat pergi mah kawan ni dengar kata nu kok belah Tanjung Pari balik dia tok rumah usung sewa van nak berubat. Yang Siti Aminah duk tunggu lama tak dengar berita. Sampailah akhirnya ayah Nabi ni meninggal berbulan. Lepas meninggal tu baru mereka bergerak pergi rumah nak abang kata ayah Nabi ni meninggal. Ayah Nabi meninggal, yang mak Nabi duk berasa suami dia duk ada. Tak boleh nak telefon pun. Cuma duk rasa tak sedap pasal apa lama tak balik. Kata nak pisah. Tu kalau dah telefon boleh tak telefon? Tanya abang masih sayang kepada saya. Orang kena tembak apa? Gawe bank ke apa? Telefon suami dia sejam sebelum kena orang ropak bank. Pemberitahu pula tulis ayat ni ke habis meta punya sedap. Mereka pandai pula ubah ayat. Kau ubah lah maksudnya buah bunga. Adakah abang masih menyintai saya? Yang suami dia pun jawab, cinta abang padamu tidak berubah daripada mula perkahwinan sehinggalah sampai bila-bila. Kita dengar bonek metal.
dia punya bahasanya. Telefon tanya tu dia tak tahu, tak fikir apa pun. Ni orang-orang nak mati dia buat benda pelik-pelik. Sebab tu kita tengok apa nama kisah malaikat Malikul Maut. Dia tanya Allah Subhanahu wa taala macam mana cara dia nak tahu. Dia perlu tarik nyawa seseorang. Setengahnya cerita kata dengan cara Allah Ta'ala wujudkan sepohon pokok yang mempunyai daun sejumlah manusia di atas permukaan bumi, dan di atas daun itu tercatat nama manusia. Luruh yang mana sampai kepada Malikul Maut dalam masa 40 hari, makhluk di langit semua panggil mayat kat kawan tu. Makhluk di bumi masih panggil manusia, panggil orang. Dalam masa 40 hari itu dia duk buat benda pelik. Telefon suami tanya, masih sayangkah mu pada diriku? Padahal tak bisa tanya. Dan duk buat benda pelik, tak bisa duk makan laksa semua, duk pantang semua hidup. Hari itu 3 periuk dia makan, contohlah. Jadi buat benda-benda yang pelik. Ada setengahnya pergi bayar hutang. Dia berhutang, dia bayar semua. Tengok-tengok 2 hari meninggal. Macam-macam. Yang setengahnya dia faraid dah harta, bukan faraid apa, bahagi harta. Yang ni ke anak sulung ni nombor 2 ni nombor 3 dia bagi siap. Yang setengah tu menikah lain pula kali kedua, takut tak dah nikah. Pas nikah 2 bulan mati. Ada tu. Macam-macam dia jadi pelik-pelik kerana diseru di langit sebagai mayat dalam masa 40 hari. Dan satu riwayat yang lain dia cerita dalam bentuk jasad Malikul Maut. Kita baca kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, cerita pasal azab orang buat dosa besar. Azab orang buat dosa dalam kubur esok malaikat mai duk dera orang-orang yang buat dosa. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malikul Maut doa dalam kitab lah. Malikul Maut Allah Ta'ala buat jasad dia, minta maaf, malaikat Zabaniyah Allah Ta'ala buat jasad dia. Di antara satu bau dengan satu bahu makan masa 1 tahun. Mulut Zabaniyah ni dia turun sampai bawah ke kaki. Api duk pulang peruk ni duk cerita kisah-kisah malaikat dalam kitab lah. Dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir cerita kisah-kisah tugas-tugas malaikat. Begitu juga Malikul Maut. Allah Ta'ala buat gugur daun tersebut selama 40 hari. Semua makhluk di langit panggil kita ni mayat. Kalau daun nama tu nama saya, duk panggil dah mayat malam. Nama saya, nama orang lain macam tu kan. Baik. Jadi Allah Ta'ala putuskan tujuannya nak latih Nabi ni bagi berdikari sendiri daripada kecil, persiapan untuk berhadapan dengan cabaran waktu dilantik menjadi Nabi. Sebab tu orang tak bisa susah dan tak bisa jumpa, tak bisa susah, duk bisa senang. Bila dihimpit dan tersepit, sukar untuk dia lalui jalan-jalan yang susah. Sebab tak bisa dan orang bisa senang try susah sekali, bukan dia tu. Dia lari tu. Nak suruh sabar tak boleh. Duk bisa senang. Atau Allah Ta'ala nak bagi Nabi ni berdikari. Mak ayah mati pada kecil, bayangkan Dajjal 6 duk belah kambing tak bukit tengah panas. Kawan-kawan tanya waktu Dajjal 6 umur 12 tahun. Tanya pak nakkan kaya lah, wah hang ramai kerja upah belah kambing. Ni dalam kitab fiqh sirah lah di depan. Dia tapak nakkan memanglah kaya, tapi harta dia tu milik dan hak anak-anak dia. Saya ni boleh tumpang dia ni duk berteduh pun tu besar rahmat. Sebab tu duit saya nak cari sendiri, nak simpan, nak beli barang semua saya nak cari sendiri. Tak mau susah pak nakkan.
Ni bila mana daripada kecil dia buat kerja sendiri, dia rasa kesusahan, dihimpit dengan pelbagai keadaan, boleh sabar. Sebab tu kita dengar kisah kesusahan Nabi ni pun kita dengar pun tak lebih. Dan tak pernah dengar banyak. Bukan kata Nabi, anak-anak beranak, anak-anak menantu semua. Nabi meninggal dalam kitab disebut hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Nabi meninggal ni sebagai seorang Perdana Menteri, dia tinggal duit, dia tinggal harta, benda makan, sodak roti tak berada apa. Duit ringgit sebanyak 6 dinar, 1 dinar lebih kurang 400 ringgit. 6 dinar kita kali dengan 4, 2,400 untuk semua isteri-isteri yang ada pada ketika itu. Itu Perdana Menteri. Dan banyak anak-anak murid Nabi di kalangan sahabat sampai tabi'in hidup di pos semua gitu. Kan kita pernah dengar apa nama Salahuddin dikebumikan di Damsyik ataupun di Syria. Jadi menteri. Kapan nak mati tu pun ada orang sedekah. Kalau tak ada orang sedekah pakai bulat lagu tu bulan yang lain tak ada kan. Orang sedekah, siapa sedekah? Menteri dia, tolong beli lagi sebab tak ada apa. Daripada kaya jadi menteri, miskin tu sampai nak beli kain kapan tak ada, menteri dia tolong beli, hadiahkan bagi. Kalau tak ada tu pakai bulat-bulat tu bulan yang lain. Dia nak didik Nabi, dia susah, dia ajak anak murid dia melalui pengalaman. Jadi anak murid ni dia berasa sentuh jiwa bila Nabi mengajak dia pasal susah, berasa nak beramal. Sebab tu kadang-kala contoh lah, macam saya duk mengajak duk abang ni, kadang-kadang orang dengar tak berasa nak ikut. Pasal apa? Pasal saya tak faham. Saya tak pernah lalui duk abang suruh sembahyang duha, sembahyang sunat. Tuan yang abang pun sembahyang hak wajib pun ujung-ujung. Lagu mana orang nak boleh ikut? Sebab tu Nabi dia ajar, dia pernah lalui hidup dia daripada mula kecil, semua belajar buat sendiri. Kalau kita kata lah, masak sendiri, darjah 2, belanga sama-sama tinggi dengan hidung, periuk sama tinggi dengan hidung. Tu duk kacau, duk rubuh, duk masak nasi sama dengan parah hidung. Sebab darjah 2 belajar masak, serika baju sendiri. Cuba kita bayang kalau anak kita hidup kita tak ada bayang dia duduk dalam rumah Nabi lu betul. Kan ada orang pernah bayang hidup dia. Kecil-kecil darjah 2, darjah 3 kerja. Kalau kita kata Allah minta kerja ke kedai makan, kalau bahasa kita Allah darjah 2, darjah 3, kita mana ada kerja tu. Jadi Allah Ta'ala nak putih sebab sebagai latihan untuk dia sabar. Sebab tu kita dengar kisah banyak sampai kita ni dengar pun tak sabar. Kisah yang kita cerita itu yang orang Yahudi duduk pungai Nabi waktu nak pergi sembahyang. Orang tua Yahudi waktu nak pergi sembahyang duduk pungai Yahudi. Kalau kita balik rumah ambil senapang taibak apa orang nak pergi sembahyang kacau. Duk pungai Nabi dah jangan apa dengan sading dengan unta betul kita macam dengar balon tu sakit, suruh Sayyidina Syah masak buat pi ziarah, suat pula balon, suat pula elok. Kalau tumpah lak dengan tangan dia boleh sabar sampai tu melalui pengalaman hidup daripada mula. Allah Ta'ala mematikan kedua orang tua ataupun adik-adik yang terdekat yang boleh jaga Nabi SAW. Banyaklah kisah-kisah dia yang Fatimah Zahra yang kita dengar waktu hari nak kahwin, sahabat-sahabat semua pakai mai rumah Nabi nak tengok persiapan. Persiapan yang mana tengok bangsa tak siap, nak buat naik bangsa, nak susun kerusi, susun meja, nak buat tempat basuh pinggan, seno bakar api. Tengah-tengah duduk sembang dengan Nabi. Fatimah Zahra ni buat pulang baju mengantin dia paling lawa, tak pernah pakai semua tu. Seronok lah kawan tu pun nak darah nak kahwin, seronok. Syok pakai baju musim. Duduk tengok baju paling lawa tak pernah pakai. Lawa baju tu sebab ada 12 tempat tampung. Baju pengantin ada tampung 12 tempat. Paling lawa tak pernah pakai. Dia saya nak bekak tengok Allahu Akbar. Kalau bahasa kita awak tak bang, kita boleh beli selai omai.
Tu yang Nabi kata, ya Abu Bakrin ad-dunya liman daralahu, ad-dunya darun liman daralahu. Wahai Abu Bakar, dunia ni kampung bagi orang yang tak ada kampung. Kami kampung anda sini kan kampung kami, duk pulung kemeh-kemeh, bukan orang kemeh nak tengok kami negeri tu. Kampung kami sana. Wa dunya malun liman la mala lahu, dan dunia ini adalah harta benda bagi orang tak ada harta. Kena buah ke biji sengah. Baju pengantin tampung. Kita memang tak pakai buat tembok lah, dah tampung. Tunang saja 2 besar. Kalau pink kenori rumah perempuan, kalau lain kenori rumah lelaki, kalau lain. Bukan kata orang lain, saya pun sama orang. Dia tukar jubah boleh tengok. Nak cerita kata mudah. Dan bagaimana kehidupan mereka ni boleh sabak sampai teratur, kerana melalui kehidupan sebelum nak besar ataupun sebelum nak jadi dewasa, keperitan hidup sendirian, buat kerja apa pun nak kena, nak buat apa pun, nak dapat apa pun kena buat kerja sendiri. Tu kena berdikari sendiri. Sebab tu kalau nak kita tak biasa susah ni boleh tengok. Duk asrama ke apa ni, duit tak ada, tinggal 25 ringgit, dia telefon suruh paksa mai juga. Budak sekolah saya ada telefon panggil mak dia. Mak tak mai, cek balik hari ni tak mau ngaji dah bila-bila. Yang mak tu duk noreh tah lautan. Senang langsung. Tak berasa sikit pun nak cari jalan, nak ringan beban mak dan juga ayah. Baik. Ini di antara hikmah, di depan dia akan cerita banyak. Setelah lahir baginda sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, yang kemudiannya disusukan kepada seorang perempuan dari puak Sa'ad yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib. Ini adalah mengikut adat rasam orang-orang Arab di kala itu. Jadi kisah ni semua kita pernah dengar. Kisah waktu Nabi mula beranak, lepas-lepas Nabi beranak ni, jadi adat dah orang Arab ni, orang ambil upah musuh budak. Tu adat mereka menyusu budak. Macam kita lah, ada adat-adat yang kadang-kadang orang lain fikir pelik, tapi benda tu jadi kebiasaan bagi kita. Lagu ni kalau kita fikir pasal apa pula orang lain nyusu, betulnya kena mak. Tapi dah jadi adat lagu tu. Bagi kita pelik, bagi mereka tak pelik. Macam kita masuk dalam rumah pakai kasut, pelik. Orang putih, orang Arab ni rumah dia pakai kasut petah katil. Kasut yang pakai luar, masuk dalam rumah sekali kasut-kasut. Kita ni pelik. Mereka tak pelik, bukan kata rumah lah masjid buat masuk kasut, tapi dia buang kasut lah di luar, dia usung buat masuk, tak depan dengan sah kata imam mayang. Kasut dah duk pakai dalam mata, buat masuk dalam masjid. Buat masuk dalam masjid tak di depan, dia buat tempat tak kasut dia sah balik depan sekali, tepi dengan sebelah tu imam duduk. Pelik tau, kasut buat masuk dalam masjid, jalan jauh. Bijak entah lapar awak masuk dalam masjid. Kita fikir pun pelik. Masjid tempat benda yang tempat mulia, tempat elok buat masuk kasut. Rumah pun lagu tu. Bila kita dengar kisah, bila beranak orang lain pergi ambil susukan, ni adat yang pelik. Bagi mereka tak pelik, dah adat dia pun. Tu baik. Jadi kisah ni bila mana Nabi SAW dibawa balik ke rumah ibu susunya, di sinilah bermulanya kisah Nabi ni diambil oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya, yang kita cerita ada di kalangan orang yang kaji sirah yang menafikan cerita ni, kata tak betul. Tak betul di mana lagi, insya-Allah kita akan tengok pengajian akan datang. Apakah hujah-hujah mereka lagi kata yang mengatakan kisah penyusuan misah pembelahan dada Nabi itu merupakan satu berita ataupun sirah yang sama sekali tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bawa dan baca malam ini adalah sedikit kebaikan. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur kita, rezeki kita dan kehidupan kita, sehinggalah kita mampu menggunakan keseluruhannya
untuk melakukan ibadah dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina rabbi zidna 'ilma walhaqna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah.